Ini kita ingin tahu juga, adakah berkesan, apakah berkesan atau tidak. Macam mana kita nak tahu berkesan atau tidak? Mari kita lihat, bagaimana Najib Razak. Baru kita tahu nak berkesan atau tidak ni, kita lihat apa respon Najib Razak ataupun balaci-balacinya, ya. Kita ada yang bertanya, apa sebenarnya ni? Ya, apa sebenarnya yang terjadi? Mungkin ramai juga yang tak faham apa yang terjadi. Jadi apa yang terjadi sebenarnya adalah kita harus memahami terlebih dahulu, iaitu kenapa laporan ini dibuat. Satu daripada sebabnya adalah kita ingin melihat Najib Razak ini tutup mulut. Pasal apa? Sebab dia terus menerus mengungkapkan cerita-cerita dongeng, tipu dan macam-macam kepada rakyat Malaysia. Seolah-olahnya macam dia tak terlibat. Padahal dengan jelas sekali, ya, sebab itu saya katakan tadi, dengan jelas sekali bahawa yang melakukan kesilapan ini adalah beliau. Ya, kerana beliau yang tak bayar. Janji nak bayar, tiba-tiba tak nak bayar. Cerdik lah. Nak tanya Wal'un, cerdik ke tak cerdik ni? Janji nak bayar kepada keluarga Kesultanan Sulu. Berapa banyak? Setahun 5,300. Tiba-tiba Najib punya kerja, dia tak nak bayar. Buat dia macam tu je. Dia ingat dia pandai, dia ingat dia berani sangat. Akhirnya berlakulah rampasan aset Petronas setelah berlakunya timbang tara di Mahkamah Sepanyol. Cerdik. Cerdik tak? Dah lebih berapa belas, katanya dah belasan bilion dah selesai diambil oleh pihak keluarga Sultan Sulu, kerajaan Sultan Sulu ni, anak beranaknya, keluarganya. Jadi sebab itu kita harus membuat tuntutan ini kepada pihak polis supaya pihak polis mengambil tindakan seterusnya. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah sudah lebih 150 laporan polis dibuat, ya, di seluruh Malaysia, dan saya berharap dengan ramainya ini, ya, polis akan ambil tindakan, ya. Kemudian PKR di seluruh Malaysia juga, ya, yang masih belum boleh bertindak, kemudian tak apa, bertindak pelan-pelan. Jadi kalau ada orang tanya kenapa nak buat sampai report polis ni, kita kena buat report polis sebab tuntutan ini bermula ekoran keputusan Najib menghentikan bayaran tahunan kepada waris Kesultanan Sulu pada 2013. Najib sekali lagi tidak serius dengan notis tindakan saman diambil oleh waris Kesultanan Sulu yang dimulakan pada tahun 2017. Dia ingat Sultan Sulu ni, kerajaan Sulu ni nak main acilut dengan dia agaknya. Sekarang baru tahu. Lepas tu, salahkan orang pula. 2017 itu siapa yang memerintah? PRU 14 pada 2018. Barulah Pakatan Harapan yang menang. Tapi kalau semasa 2017, bermakna masih lagi di bawah Kerajaan Barisan Nasional, iaitu Najib Razak. Tiba-tiba sekarang dia tak nak mengaku pula. Seolah-olah macam dia, saya tak tahu. Macam biasalah, kita pun dah dengar dah. Saya tak tahu orang masuk duit dalam tabung, dalam akaun saya. Ada style gitu. Tak tahu, dia kebal berbilion. Sekarang ni dah dia melakukan kesilapan, patutnya dia yang kena bayar kesilapan dia. Kita kena tuntut, tuan-tuan, sebab ada aktanya. Maksud dalam di bawah akta kanun jenayah, iaitu Akta 574 dan peraturan-peraturan mengikat seorang penjawat awam
supaya apa dia? Penjawat awam ini masa dalam perkhidmatan seperti perkara 132 perkhidmatan awam, dan peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993 di bawah Perlembagaan Persekutuan untuk menentukan unsur-unsur kecuaian yang dilakukan olehnya. Sebab itu kita kena buat laporan polis, sebab ada akta 574. Jadi bukan kerana sonok-sonok kita nak buat laporan, tetapi memang ada aktanya. Jadi kalau kita bekerja sebagai pegawai kerajaan, kita tak boleh sewenang-wenangnya melakukan kecuaian. Dan saya rasa ini sangat adil untuk beliau. Beliau kena jawab. Beliau kena dibawa ke mahkamah kalau perlu, ya, ataupun beliau kena buat satu macam mana lah. Terserah kepada pihak polis. Ya, ini tergantung kepada pihak polis. Ya. Kalau pihak polis mengatakan kena bawa tindakan seterusnya, ya silakan. Kita jangan terlibat soal tindakan, ya. Kita hanya melaksanakan tanggungjawab, serahkan kepada pihak polis dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, terjawab persoalan tadi. So kalau dari segi kronologinya, memang tindakan tersebut, kecuaian tersebut berlaku ketika Najib Razak jadi Perdana Menteri. Sebab itu jangan ingat lepas dah habis saja Perdana Menteri, kamu nak goyang kaki dan sebagainya. Sekiranya ada kecuaian dan kesilapan, dia kena tanggung. Siapa pun kena tanggung. Sehingga kan kita tak boleh nak buat apa. So, tuan-tuan, pada malam ini saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan, dan nampaknya sudah kelam kabut, ya. Sudah jadi kelam kabut, dah jadi tak tentu hala. Ya, nampaknya Najib pun dah jadi tak tentu hala. Dia nampak macam confident kan. Tapi dia pun satu laporan polis, tak apalah, boleh lari. Ini kalau 150 takkanlah tak sangkut satu pun. Ya tak? Takkan tak sangkut satu pun. Mesti ada yang sangkut. Ya. Kena sangkut. Jelas sekali, ya. Jelas sekali berlakunya kesilapan dan sebagainya. Mungkin ada lagi besok lusa yang nak buat laporan polis, silakan, ya. Saya berharap kepada semua pihak rakyat Malaysia buat laporan polis. Jangan bagi penyangak, penipu, pembohong ini bercakap seenak-enaknya bercakap. Dia mengatakan kalau mereka tak mau bertanggungjawab, maknanya sebab itu tak boleh tahan. Mereka kata mana ada Najib tak bersalah, yang salah itulah inilah itulah ini. Najib udah jatuh hukum bersalah, itu dalam kes yang lain. Sekarang kes yang baru pula, kecuaian di bawah Akta 574. Kejadian ini berlaku dalam tempoh pemerintahan beliau. Kenapa beliau cuai? Dan sekarang kita pula nak tanggung berapa banyak ni? Negara pula nak kena tabung. Cerdik kan ni? Berapa bilion negara nak tanggung ni? 15 bilion US dollar bermakna 67 bilion. Cerdik kah kalau kita ni, tak apalah, kami sayangkan Najib, kami tanggung sama-sama. Cerdik ke tak cerdik? Bodoh ke apa? Jadi negara ni habis hancur nanti akibat daripada kelakuan kecuaian seorang Najib. Walaun nak juga bersama. Walaun untit ni nak sama juga dengan Najib. Nak masuk kubur sekali. Ini dah karut. Dia melakukan kecuaian. Cuai maksudnya cuai apa? Ada yang marah ni, Zurai kata, cakap orang penyengak, pandai-pandai je, tapi tak apa, Allah ada. Allah suruh cakap yang benar. Dah masuk mahkamah, dah jatuh hukum. Apa ni?
Dan jatuh hukum. Hukumannya apa? Dijatuhkan oleh mahkamah. Selama berapa tahun? 12 tahun. Dan bayar dendanya berapa banyak? 210 juta. Apa ini? Walaun ni duduk dalam gua lah. Jadilah sikit cerdas sikit, cerdiklah sikit. Jangan kena tipunya. Ini puak-puak ni kena kita sedarkan. Tuan-tuan, ini tanggungjawab kita. Alhamdulillah, hari ini kita telah mulakan langkah tersebut dan saya ucapkan terima kasih, tahniah kepada Timbalan Presiden PKR yang telah mengambil inisiatif membuat laporan polis ini, gesaan membuat laporan polis di seluruh Malaysia agar bergoncang sikit lah. Sebelum ini relax, ya kan? Bagilah sikit, cubit sikit lah. Bukan banyak-banyak pun, kan? Tapi kalau katakan dah hilang dah ni, lagi dua aset Petronas dah hilang. Jadi nanti lepas ini apa pula? Ni Sabah. Dan ketika MP Sabah, Ahli Parlimen Sabah ingin debatkan, beliau usulkan kepada Parlimen, tiba-tiba Speaker Parlimen pula bagi ceramah pula, saya dengar. Bila masa pula kamu prihatin sangat dengan bentara lah apa ni? Nampak? Nak kona pula. Tak payah kona-kona lah, rakyat pun tahu kamu ni penjilat, ya? Apa punya kerja ni? Adalah harut. Ya, tuan-tuan, teruskan laporan polis ini, jangan berhenti. Lagi ada, teruskan. Saya akan buat laporan, draft laporan tu ada. Tuan-tuan tambah aja nama tuan-tuan di situ. Terus buat laporan polis sebanyak mungkin, biar ada sesuatu kesan, ya, kepada gesaan kita.